Hai, bertemu lagi kita dalam video kali ini tentang topik yang baru, iaitu reka bentuk pembungkusan. Baiklah, apa yang anda akan belajar pada kali ini? Yang pertama, anda akan mempelajari menghubung kait pembungkusan yang sedia ada dengan reka bentuk pembungkusan. 4.1.2 Menyedaraikan ciri pembungkusan yang baik. 4.1.3 Menerangkan kepentingan reka bentuk pembungkusan produk. Apa yang dimaksudkan dengan pembungkusan? Baiklah, jika anda pergi ke kedai dan anda diberi dua pilihan. Yang pertama, mi goreng yang diletakkan di dalam plastik yang boleh anda lihat plastik Lucina, ataupun mi goreng yang diletakkan di dalam kotak dan dihias serta mempunyai sudu dan garfu. Mana satu yang anda akan pilih? Jika saya akan memilih mi goreng yang diletakkan di dalam bekas kotak yang cantik dan mempunyai sudu, kerana pembungkusannya sangat cantik. Jika mi goreng tersebut hanya diletakkan di dalam plastik, ia membuatkan makanan tersebut nampak tidak menarik. Definisi pembungkusan. Pembungkusan ialah sesuatu bekas ataupun alat yang digunakan untuk pertama, melindungi, memelihara sesuatu barang semasa dihantar, disimpan atau dipamerkan. Ia digunakan untuk memelihara produk tersebut supaya kekal lama, supaya lebih tidak mudah rosak. Kita akan mempelajari kenapa perlunya pembungkusan yang baik. Pembungkusan boleh dibahagikan kepada dua kategori. Yang pertama, produk makanan, dan kedua, pembungkusan untuk produk bukan makanan. Baiklah, untuk produk makanan, anda boleh lihat contoh yang telah dipaparkan di slide. Yang pertama, nasi lemak yang dibungkus, yang diletakkan di dalam plastik. Okey. Yang kedua, pembungkusan yang dibalut di dalam kertas pembungkusan. Dan yang ketiga, diletakkan di dalam cawan ataupun kotak. Baiklah, jika anda lihat ketiga-tiga pembungkusan ini, anda boleh lihat sendiri perbezaannya. Yang pertama, diletakkan di dalam bungkusan plastik, membuatkan makanan tersebut nampak kurang menyelerakan. Jika dibalut di dalam kertas pembungkusan, lebih cantik, bertutup dan lebih kemas. Dan jika diletakkan di dalam kotak, yang terakhir sekali, nasi lemak yang diletakkan di dalam cawan kotak tersebut nampak sangat presentable, lebih menarik. Jika orang nampak terus rasa, apa ini? Apakah yang dijual dalam kotak ini? Mereka tertanya-tanya dan ingin pergi melihat. Kalau dalam plastik ataupun pembungkusan tu nampak, itu adalah nasi lemak. Orang dari jauh lagi dah tahu, dan orang tak rasa nak pergi dekat untuk mengenali produk tersebut. Baiklah, seterusnya donat. Donat boleh juga diletakkan dalam plastik, membuatkan tidak menarik lah. Tapi salah satu kelebihan plastik ni, ia adalah murah. Sebab tu ramai yang memilih untuk letak dalam plastik. Sebab dia murah, kos dia murah. Dan mungkin sebab mereka membeli dalam kuantiti yang sedikit, jadi tidak memerlukan mereka untuk tahan makanan tersebut tahan lebih lama lah. Jika anda tengok yang gambar yang kedua, donat yang diletakkan di dalam kotak Lucina transparent, masih kita boleh melihat apakah isi dalam kotak tersebut, tapi lebih presentable, lebih menarik, sebab ia tertutup. Bila ia bekas tersebut tertutup, dapat mengekalkan kesegaran makanan dan tidak tercemar, tak adalah lalat nak hurung. Lebih cantik, kemas, orang pun rasa confident nak beli. Dan yang terakhir, ada juga kotak yang ada tingkap sikit je. Dia duduk dalam kotak tu.
Sebenarnya banyak pembungkusan makanan ni, sangat meluas, tapi cikgu ada tunjuk contoh beberapa di sini. Baiklah, mari kita teruskan dengan pembungkusan produk bukan makanan. Jika anda lihat contoh yang telah diletakkan di dalam slide, terdapat dua contoh yang saya berikan yang sangat sinonim dengan anak-anak, dengan murid-murid. Yang pertama, pensel warna. Pensel warna anda gunakan kan, dan juga bekas pensel. Kalau tengok pensel warna yang biasa, hanya diletakkan dalam kotak. Kotak yang boleh dimasuk, ditutup dan dibuka kan. Jadi pembungkusan dipelbagaikan lagi dengan pelbagai cara. Okey, selalunya apa kelemahan kotak ni? Kelemahan kotak ini apabila kita buka, tutup dalam banyak kali akan menyebabkan kotak tersebut rosak. Kotak tersebut rosak dan tidak cantik lah. Kemudian beralih kepada tin. Tin boleh kita simpan tanpa tin tersebut rosak. Tin lebih cantik lah daripada kotak. Dan yang terakhir, ada juga bekas pensel warna yang daripada fabrik ataupun daripada kain, daripada yang lebih cantik lah, mana dia boleh disusun kan, disusun satu persatu. Kemudian tengok pula bekas pensel. Kalau anda dapat lihat, bekas pensel yang biasa hanyalah sekadar untuk meletakkan alatan. Okey, zip, buka masuk, okey, dah tutup. Tapi pembungkusan yang baik adalah apabila bekas pensel tersebut boleh dipelbagai gunakan. Dia bukan saja melindungi alat tulis, tapi dia boleh disusun dengan cantik. Boleh ada pelbagai bahagian, kerana kadang-kadang alat tulis kita ini terdiri daripada pelbagai saiz. Ada yang besar, ada yang kecil kan. Jadi bila ada kompartmen, ada bahagian-bahagian pembahagian ruang di situ, bolehlah kita masukkan dan kita kumpulkan yang kecil pada bahagian yang kecil, yang besar pada bahagian yang besar dan sebagainya, supaya memudahkan kita menguruskan alat tulis. Okey, jom kita tengok apakah ciri-ciri pembungkusan produk. Yang pertama adalah mesra alam. Okey, produk yang mesra alam ini, kalau anda boleh lihat dekat slide yang teacher tunjukkan, produk ini pembungkusan biasanya diperbuat daripada bahan yang mudah lupus. Maksudnya kita jangan gunakan satu pembungkusan tu yang susah nak dilupuskan. Guna yang mudah dilupuskan supaya kita boleh menjaga alam sekitar. Di samping kita menghasilkan produk, kita juga menjaga alam sekitar. Itu yang paling penting, kerana kita tak nak sampah semakin banyak di dunia ini. Nanti tidak dapat dilupuskan, dia akan menjejaskan alam sekitar. Dan kalau anda dapat lihat contoh gambar daripada botol mineral plastik dan ditukarkan kepada botol mineral daripada kotak, sangat bagus untuk mesra alam lah, kita panggil sangat mesra alam. Kerana botol boleh dikitas semula, tapi botol bukanlah dapat dilupuskan dalam tempoh yang cepat. Dia mengambil masa untuk dilupuskan, jadi dia perlu dikitas semula, dipakai guna. Jika kita menggunakan kotak, lebih mudah untuk dilupuskan. Kalau dalam bahasa Inggerisnya kita panggil biodegradable, mudah dilupuskan berbanding plastik. Okey, banyak lagi contoh-contoh pembungkusan yang mesra alam. Anda boleh pergi kaji sendiri dan melihatlah. Anda boleh lihat sendiri pelbagai pembungkusan yang mesra alam. Okey, seterusnya ciri pembungkusan produk yang kedua, mudah disimpan. Ini adalah salah satu faktor yang sangat penting. Kenapa kita perlukan produk yang mudah disimpan? Sebab masing-masing mempunyai cara hidup yang berbeza. Okey,
ada orang mempunyai ruang storage yang terhad, ada orang yang mempunyai ruang storage yang luas, besar. Jadi reka bentuk yang mudah disimpan ini sangat sangat popular ataupun sangat digemari kerana kita ingin menjimatkan ruang untuk memberi ruang kepada alat-alatan yang lain. Okay, kalau anda lihat di slide, saya ada tunjukkan contoh minyak wangi tersebut daripada saiz yang besar dikecilkan kepada saiz yang travel. Maksudnya mereka menjual dua saiz kerana mereka tahu bahawa mudah disimpan ataupun saiz yang tepat memainkan peranan yang penting. Okey, contohnya yang besar tersebut boleh diletakkan di rumah, manakala saiz yang kecil boleh dibawa ke mana-mana. Itu saiz travel, dia boleh dibawa dan letakkan dalam beg ataupun dalam kereta kan. Jadi boleh digunakan pada bila-bila masa. Jadi pengguna ada pilihan untuk membeli salah satu saiz ataupun membeli kedua-duanya. Yang ketiga, pembungkusan produk. Yang ketiga ialah maklumat pelabelan. Ini adalah sangat penting. Kalau maklumat pelabelan tidak tepat ataupun tidak menarik, tidak nampak sangat kan, ia akan menyebabkan produk tersebut tidak mendapat sambutan. Itulah kerana maklumat pelabelan ini sangat penting. Orang tengok je satu produk tu, first impression dia, mesti ada nama dia. Bila ada nama yang unik atau sebaliknya, mereka akan curious ataupun tertanya-tanya, produk apa tu? Kenapa cantik sangat? Kenapa warna dia menarik? Kenapa dia konsep dia macam ala-ala kartun? Ataupun kenapa konsep dia nampak macam ganas? Di situ terdapat menarik minat pengguna. Mesti ada maklumat pelabelan yang jelas tentang produk. Ada nama produk, ada logo tertentu, logo halal ataupun logo contohnya organik dan sebagainya, dan terdapat fakta nutrisi. Mesti mereka nak tengok kandungan-kandungan dalam produk tersebut. Mungkin sekerana mereka ada contohnya bahan-bahan untuk mereka elakkan, contohnya alergik. Maklumat pelabelan yang baik dapat memberi impak kepada produk yang kita hasilkan dan memberi pengaruh kepada pembungkusan kita. Seterusnya, ciri pembungkusan produk yang keempat ialah mesra pengguna. Tadi mudah dilupuskan, ini mesra pengguna. Apa maksudnya mesra pengguna? Mesra pengguna ni reka bentuk di pembungkusan memudahkan pengguna untuk mengendalikannya. Kalau pembungkusan yang terlampau rumit akan menyebabkan pengguna susah untuk menggunakan produk tersebut. Boleh lihat di contoh gambar daripada sabun yang susah nak dituang, setiap kali basuh kena tuang, boleh dia berubah kepada ada pump. Ada satu lagi masalah iaitu kena setiap kali kena pump, kena guna span basuh. Tapi keluar satu pembungkusan yang baik, lagi satu terus dia jual sabun yang terus mempunyai bekas yang letak saja, picit saja terus boleh basuh. Tak perlulah kita nak susah-susah nak tuang-tuang ataupun nak picit lagi, nak godek-godek, basuh, tak payah. Tekan saja dengan sekali pump, terus basuh. Sekaligus dapat menjimatkan sabun. Itu adalah bonus. Seterusnya, ciri pembungkusan produk yang kelima adalah kekal kualiti. Ini adalah sangat penting, terutamanya dalam pembungkusan makanan. Mengekalkan kualiti bermaksud reka bentuk pembungkusan melindungi produk daripada terdedah kepada udara ataupun kerosakan. Haba jugalah. Contohnya coklat perlu dibungkus dalam kertas foil, aluminium foil macam seperti anda boleh lihat di dalam gambar, ataupun boleh diletakkan di dalam bekas yang bersesuaian supaya
Kenapa perlunya, pentingnya pembungkusan coklat ini? Kerana jika anda tidak membungkusnya dengan baik, coklat tersebut akan cair. Boleh cair, boleh nanti apabila sampai kepada pengguna tidak dapat menikmati coklat yang benar-benar bermutu daripada sebagaimana yang mereka hasilkan, sebagaimana yang mereka kenaki. Nanti sampai kepada pengguna tinggal yang cair dan tidak dapat menikmati dengan sedap. Begitu juga dengan biskut. Jika kita tidak menggunakan pembungkusan yang betul, biskut boleh hancur dan menyebabkan kita tidak dapat menikmati biskut yang benar-benar baik ataupun yang betul-betul berkualiti lah. Okey, bila biskut ini dah hancur, rasanya tidak sama dengan bila kita menggigit biskut tersebut. Okey. Seterusnya adalah kepentingan reka bentuk. Kenapa pentingnya perlu mereka bentuk pembungkusan? Mengapa perlunya kepentingan? Apa pentingnya? Okey, yang pertama, kita dapat mengelakkan produk daripada tercemar. Okey, seperti donat tadilah, kalau kita biarkan di atas rak tanpa ada pembungkusan, menyebabkan lalat dan menyebabkan donat tersebut akan jadi kering, tidak sedap untuk dinikmati. Kemudian, melindungi mutu dan fizikal produk. Sama juga, contoh bukan makanan adalah contoh pakaian ataupun contohnya tudung kan. Jika kita perlukan pembungkusan kerana apa? Kita tak nak tudung tersebut kotor apabila pengguna tengok, apabila pelanggan kita ingin tengok, pegang-pegang akan menyebabkan kotor. Mungkin kita boleh letakkan satu set untuk display dan produk yang lain kita biarkan di dalam pembungkusan. Jadi terjamin. Contohnya tudung yang berwarna putih sangat mudah untuk kotor. Kemudian kita tengok pentingnya pembungkusan adalah untuk mengawal keselamatan produk. Ada setengah produk yang tajam ataupun mempunyai bahagian-bahagian yang kecil kan. Jadi bila adanya pembungkusan yang baik, ia dapat mengawal keselamatan produk. Tidaklah ada yang hilang ataupun kalau yang tajam tu tidak tercucuk. Contohnya pisau kan. Pisau kalau tak ada pembungkusan yang baik, macam mana? Akan menyebabkan apabila kita membeli, tercucuk di plastik dan boleh mencederakan orang. Okey. Dan pentingnya yang terakhir, pembungkusan ini adalah untuk menyampaikan maklumat produk. Okey, itu yang paling penting. Menyampaikan fakta nutrisi, menyampaikan macam mana kaedah nak gunakan produk tersebut. Kalau kita beli sesuatu barang, komponen, tak tahu macam mana nak menggunakannya. Tu yang ada maklumat di bahagian pembungkusan tu. Gunakan 2 picit sehari. Krim ini sangat membantu mencerahkan kulit. Bilas menggunakan air ataupun dan sebagainya. Itu adalah maklumat yang terdapat di pembungkusan. Jadi penting kita menggunakan pembungkusan yang baik. Itu pentingnya kita perlu ada pembungkusan. Itu saja sekadar perkongsian saya pada hari ini. Saya harap video ini bermaklumat dan membantu anda memahami topik ini. Jumpa lagi di video akan datang. Bye!